Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Aminuddin. Pyongyang putus hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur. Juga, rakan kerja pengurus advokasi Ikram dituduh sebabkan kematian Nik Hatijah. Korea Utara hari ini mengumumkan bahawa negara itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Menurut Kementerian Luar Pyongyang, ia adalah tindak balas terhadap tindakan Malaysia mengekstradisi seorang rakyat Korea Utara ke Amerika Syarikat awal bulan ini. Malah, kementerian itu menyifatkan tindakan berkenaan sebagai jenayah tidak boleh dimaafkan yang didakwa dilakukan kerana tekanan Amerika Syarikat. Kementerian Luar Pyongyang menganggap tindakan Malaysia sebagai jenayah tidak boleh dimaafkan. Malaysia turut didakwa bertindak sedemikian kerana tekanan dari Amerika Syarikat. Terdahulu, pada 9 Mac, seorang lelaki Korea Utara dikenali sebagai Moon Chol-myong gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Malaysia terhadap perintah ekstradisi ke Amerika Syarikat untuk menghadapi pertuduhan pengubahan wang haram. Menurut laporan agensi berita KCNA, rakyat Korea Utara diekstradisi itu terbabit dalam aktiviti perdagangan yang sah dari undang-undang di Singapura. Chol-myong berumur lingkungan 50-an menafikan dakwaan bahawa dirinya mengetuai sekumpulan penjenayah yang melanggar sekatan dengan membekalkan barangan larangan ke Korea Utara sekaligus menafikan pembabitan dalam pengubahan wang haram. Dalam pada itu, Malaysia bertindak balas dengan mengarahkan agar semua diplomat kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur keluar segera meninggalkan negara ini dalam tempoh 48 jam. Langkah tersebut sebagai susulan keputusan drastik kerajaan negara rejim komunis tersebut hari ini yang mengarahkan penutupan misi kedutaan Malaysia di ibu kotanya Pyongyang. Tindakan itu sebagai merujuk kenyataan dikeluarkan Kementerian Luar Korea Utara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia berkuat kuasa hari ini. Mengulas lanjut, Wisma Putra berkata, Malaysia amat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebebasan keluhuran undang-undang dalam pengendalian kes warga Korea berkenaan selama ini. Proses ekstradisi turut dilakukan setelah beberapa kali terpaksa ditunda, manakala hak Chol-myong semasa dalam tahanan polis juga dijamin mengikut peraturan. Kes baharu COVID-19 kembali meningkat hari ini, iaitu sebanyak 1,576 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes di negara ini sebanyak 330,042 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, Sarawak mencatat kes harian tertinggi iaitu 407 kes, diikuti Selangor 348 kes dan Pulau Pinang 182 kes. Sehingga kini sebanyak 14,360 kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di negara ini. Juga 151 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, manakala 57 kes memerlukan bantuan pernafasan. 2 kes kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di negara ini sebanyak 1,225 kes. Dalam perkembangan yang sama, peningkatan kes kumulatif di Zon 9 dan Zon 10 dekat Sibu Sabah
dua sekolah terpaksa ditutup. Ia adalah Sekolah Kebangsaan Abang Ali dan Sekolah Kebangsaan St. Mary Sibu di zon terbabit. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, penutupan itu membabitkan Zon 9 Jalan Awang Ramli Amit dan Zon 10 Kampung Datuk hingga tamat cuti pertengahan penggal 3 April ini. Seorang guru didapati positif COVID-19 sementara seramai 78 kontak rapat dalam kalangan guru dan murid yang dikenal pasti perlu menjalani ujian calitan. Pun begitu, ibu bapa kepada murid lain yang bukan kontak rapat juga boleh membawa anak mereka ke klinik kesihatan lanang untuk tujuan saringan. Kehadiran ke sekolah tidak wajib buat masa ini dan PDPR dijangka akan dilakukan. Susulan kejadian pengurus advokasi pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Nik Khatijah Nik Mut mati dijerut 2 minggu lalu, suspek lelaki 57 tahun Hasbullah Ismail didakwa membunuh Nik Khatijah namun tiada pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang juga pengurus di Ikram didakwa membunuh Nik Khatijah 32 di sebuah rumah di Taman Bangi Jalan Reko Kajang antara jam 11 malam pada 5 Mac hingga jam 3 pagi pada 6 Mac lalu. Dakwaan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. 16 April ini ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Terdahulu, mayat seorang wanita ditemui dengan kesan jerut pada lehernya di rumah mangsa. Hasil pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan jerut di leher dan dipercayai meninggal dunia kira-kira 24 jam sebelum ditemukan. Kereta jenis Nissan Almera warna hitam milik mangsa turut ditemui tidak jauh dari kawasan parkir di sebuah pasaraya di Jalan Reko Kajang. Sementara itu, pengetua Tadika yang ditahan berhubung kematian kanak-kanak 3 tahun yang ditinggal dalam kereta selasa lalu dibebaskan dengan jaminan polis. Pun begitu, polis masih meneruskan siasatan. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda Assistant Commissioner Azli Abu Shah, tempoh reman 3 hari terhadap wanita berusia 49 tahun itu berakhir hari ini. Tambah Azli, sebaik kertas siasatan lengkap, polis akan mendapatkan perintah mahkamah bagi pertuduhan ke atas wanita terbabit. Setakat ini, faktor kecuaian menjadi antara siasatan utama yang dijalankan pihaknya. Dalam kejadian jam 12.15 tengah hari Selasa lalu, Muhammad Haras Aryan Muhammad Hafizi 3 ditemui terbaring dalam keadaan tidak sedarkan diri di tempat duduk belakang kereta Proton Wajah milik pengetua Tadika terbabit. Kanak-kanak itu bagaimanapun disahkan meninggal dunia dalam ambulans ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim HSAH. Mangsa adalah anak bongsu pasangan Muhammad Hafizi Hussein 36 yang juga anggota tentera di Sungai Petani. Manakala ibunya Nur Azira Abdul Halim 36 adalah kaki tangan Jabatan UKO di Pulau Pinang. Dua beranak diharapkan ke Mahkamah Session Butterworth atas pertuduhan memperdagang dan melakukan kekerasan ke atas pembantu rumah wanita warga Kemboja 24 Februari lalu. Bagaimanapun, kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah. Tertuduh Teo Beng Sim 56 dan Teh Hui Fang 36 membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Berdasarkan kertas pertuduhan, dua beranak itu secara bersama didakwa memperdagangkan wanita dikenali sebagai Soirom yang berusia 27 tahun bagi maksud eksploitasi pengabdian dengan cara kekerasan. Dalam kejadian 24 Februari lalu, polis menyelamatkan Soirom yang dipercayai didera majikannya. Malah terdapat beberapa kesan kecederaan fizikal di bahagian muka, kesan parut melecur di lengan, luka bekas jahitan dan beberapa kesan cala di badan serta kaki mangsa. Mangsa mengadu turut disimbah air panas dan dicubit serta dipukul. Kesalahan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Perpaduan Kampung Baru, Bukit Mertajam pada jam 10.45 malam 24 Februari lalu. Pun begitu, ikat jamin RM15,000 dibenarkan ke atas tertuduh dengan seorang penjamin. 19 April depan tarikh sebutan semula kes. Tindakan melupus, memindah dan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah lebih RM8 juta
Seorang lelaki bergelar Datuk dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur. Tertuduh Datuk Ahmad Azwan Abu Mansur, 51 tahun, mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Hasbullah Adam. Mengikut pertuduhan pertama hingga ketujuh, tertuduh didakwa melupuskan wang melebihi RM800,000. Ia hasil aktiviti haram daripada akaun simpanan bank miliknya di Bank Islam Malaysia Berhad, cawangan Taman Melawati, Kuala Lumpur antara April 2016 hingga April 2018. Tertuduh turut berdepan 5 pertuduhan memindahkan wang haram berjumlah RM320,299.98 daripada akaun simpanan bank miliknya ke dalam satu lagi akaun bank. Wang itu turut dipindahkan ke 2 akaun bank, masing-masing milik seorang lelaki dan sebuah syarikat pada tempat sama antara 11 Jun 2016 hingga 20 Disember 2017. 4 pertuduhan lain yang dihadapi Ahmad Azwan ialah menerima wang RM4,180,396.59 yang juga hasil daripada aktiviti haram ke dalam 2 akaun simpanan bank milik tertuduh antara 10 Disember 2016 hingga 9 Mac 2018. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda hasil daripada aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Bertemu kembali. Cubaan masuk 15 pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia dalam negara gagal. Kejadian yang berlaku dekat pesisir pantai Kampung Sungai Serdang, Kapar dapat dipatahkan Batalion 4 Pasukan Gerakan Am PGA Semenyih. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion 4 PGA Superintendent Rizal Muhammad, melalui op benteng yang dilakukan anggota Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor dan unit drone PGU Bukit Aman, 15 parti yang ditahan terdiri daripada 6 lelaki dan 9 wanita. Mereka dipercayai memasuki negara ini menaiki bot dan dipercayai mendarat lebih awal. Namun, mereka menunggu siang hari untuk bergerak keluar dari tempat persembunyian. Hasil siasatan mendapati kesemua individu berusia 23 hingga 48 tahun itu gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah. Kesemua mereka perlu menjalani ujian saringan COVID-19 bagi mencegah penularan virus dalam kalangan pesalah dan juga petugas PDRM. $1,208 kilogram keratan ros segar dari Utopia dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis. Rampasan dibuat dekat kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Hasil pemeriksaan mendapati akibat terdapat kekeliruan nombor permit pada sijil fitosanitasi dan permit import yang dikemukakan tidak sah. Menurut Pengarah Makis Selangor Zamri Hashim, pihaknya mengesan kesalahan itu pada dokumen yang diklasifikasikan sebagai tidak sah. Tambah Zamri, pihaknya memang akan teliti dan cekap dalam menjalankan pemeriksaan ke atas setiap dagangan yang diimport dan dieksport bagi mengelakkan kemasukan dagangan yang diimport bersama penyakit dan perosak. Nilai rampasan mencecah RM43,000. 18 Mac 2020 menjadi tarikh keramat apabila negara pertama kali melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia bagi mengawal penularan COVID-19 dengan sempadan antarabangsa masih dikawal ketat. Mengenang kembali setahun peristiwa penting negara berdepan PKP, wartawan Zani Ruslan ada butirannya.
Tak siapa pernah menduga tarikh keramat ini merubah 360 darjah rutin dan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Semua diwajibkan duduk di rumah, pergerakan pula terbatas, keluarga tidak boleh melawat sesama sendiri. Malah lebih menyedihkan, ada ibu atau bapa yang bekerja sebagai anggota barisan hadapan tidak dapat berpegangan tangan, apatah lagi berpelukan. Paling terkesan rakyat Malaysia yang berada di perantauan apabila Wisma Putra seakan mengeluarkan arahan agar segera kembali pulang ke tanah air. Oh, it was very chaotic, it was very hectic, it was very stressful. I think it's just the uncertainties of not knowing what is going to happen. It was out of our control, right? Like if the borders are closed, like I don't know what we can do. We would be turned away, right? Like for example, like especially if we have a layover in Hong Kong. You know, if Hong Kong closed its borders then, like we would have been turned away back to Malaysia, right? Tambah Christine, paling merisaukan apabila kedua-dua anaknya yang masih di bawah umur adalah warga Kanada. Ada kemungkinan dia dan suami apabila sudah pulang ke tanah air nanti, tentunya tidak dibenarkan kembali ke bumi Kanada semula. Keadaan yang sama turut berlaku di Malaysia. Institusi pengajian tinggi dilihat yang paling teruk terjejas apabila kesemua penuntut bagaikan terkurung di kampus masing-masing. Pun begitu, selepas 2 bulan, menurut salah seorang penuntut Universiti Malaya yang berasal dari Kota Baru Kelantan ini, Nur Shiham Shukri, saat arahan kerajaan supaya penghantaran pulang pelajar ke kampung halaman perlu disegerakan, ia bukanlah semudah yang disangkakan. Apa tidaknya, dia yang sudah bersiap-siap menunggu bas seawal jam 11 pagi itu hanya dapat menaiki bas sebenar sekitar jam 2 pagi keesokan harinya. But I also remembered like there were like macam okay Melunda dah dapat bas tapi rupanya oh tak tu pasal lain, sorry. Lepas tu and then dapat bas and then dapat tahu okay kita dah ada bas. Lepas tu macam bas ni tak boleh gerak lagi, kita kena tunggu untuk bas lain. So there were so many things that macam there were highs and lows. Okay, dah tahu boleh pergi, you were ecstatic, and then like it's not yet, so you kena duduk balik. I'm like, oh my god. But I remember they were playing all of this raya songs, so that kept me entertained for a while. They played raya songs while we were in DTC, tapi rasa macam lagilah aku tak sabar nak balik kan. But it's fine. Bagaimanapun, Shiham tetap bersyukur dengan layanan dari pihak pengurusan yang mengendalikan penghantaran pelajar pulang dengan baik. Things like that. You slowly see all of the undoing of the precautions that we used to take during the first PKP, because people are just so adapted to, the virus being with us, but they don't see that. They no longer feel like the virus is dangerous anymore. That's just what I feel. Pun begitu, di sebalik keperitan PKP, ada kenangan manis yang mewarnai hari-hari muram di waktu itu yang pasti tidak akan dapat dilupakan. Antaranya, roti ibarat pisang goreng panas apabila ia dibeli lebih daripada yang diperlukan. Sempadan negeri turut sesak dengan warga kota membuat perjalanan balik ke kampung halaman masing-masing sebelum PKP dikuatkuasakan. Seterusnya, kewujudan kopi dalgona yang menjadi tular di media sosial selepas rakyat Malaysia mula memperlihatkan kemahiran memasak masing-masing dengan mencuba pelbagai resepi baru. Tidak hairanlah sehingga tertubuhnya kumpulan suami masak apa hari ini di laman Facebook. Juga, ramainya YouTuber dapat dilahirkan ketika ini. Tapi kali ikan sendiri, tapi cara berbeza ya. Nanti kawan-kawan tengok lagi. Ketika rakyat terpaksa duduk di rumah, syarikat penghantaran menerima lebih banyak permintaan dengan lebih ramai penunggang motosikal menawarkan diri untuk berkhidmat. Sementara itu, permintaan antarabangsa yang melonjak bagi sarung tangan getah membawa keuntungan lumayan buat syarikat seperti Top Glove, Supermax Corp and Hartalega sewaktu wabak sedang melanda. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah pula turut menerima tempias positif. Beliau disenaraikan oleh China Global TV Network (CGTN) sebagai salah seorang daripada tokoh peneraja utama pengurusan wabak COVID-19. Beliau disenaraikan di samping Dr. Anthony Fauci dari Amerika Syarikat dan Dr. Ashley Bloomfield dari New Zealand. Dan sehingga kini,
Hero Malaya ini terus menjalankan wataknya dengan berkesan dalam mendepani pandemik COVID-19 sekaligus dalam misi merealisasikan kosong pandemik jahat ini di dalam negara. TNB menyantuni 30,000 murid keluarga B40 di seluruh negara melalui program Ceria ke Sekolah CKS 2021. Kesemua mereka menerima sumbangan kelengkapan persekolahan. Menurut pengerusi TNB, Datuk Seri Mazir Khalid, program itu membabitkan peruntukan RM3 juta dengan 208 kawasan terpilih di seluruh negara. CKS 2021 diadakan di Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Johor, Selangor dan Pahang. Membabitkan 19,923 pelajar menerusi peruntukan bernilai RM2 juta. Sumbangan diberikan dalam bentuk wang bernilai RM100, kelengkapan sekolah seperti alat tulis, pakaian seragam, beg sekolah dan sebagainya. Sumbangan ini adalah sebahagian tanggungjawab sosial korporat CSR TNB sekaligus menunjukkan hubungan erat yang terjalin antara TNB dan masyarakat melalui program seperti ini. Insentif pengambilan pekerja di bawah Penjana Kerjaya 2.0 akan dilaksanakan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ia melalui platform penyedia perkhidmatan gig yang menawarkan pekerjaan jangka pendek atau pekerjaan gig di bawah program Kerjaya Gig. Menurut Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed, insentif ini selaras dengan keputusan kerajaan menambah baik bantuan dan galakan keuangan yang disediakan untuk majikan dan pekerja seperti yang diumumkan Perdana Menteri dalam program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi. Tambahnya, penawaran insentif ini termasuk bagi usahawan wanita, wanita yang bekerja sendiri dan mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Zijia tak sabar jumpa Momota. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov.UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz.
Assalamualaikum dan salam hormat serta salam serius utama. Kembali bersama saya Farhalim untuk melihat perkembangan cuaca pada petang ini sehingga ke hari esok bagi anda yang ingin melakukan aktiviti harian. Kita perhatikan dulu kepada paparan carta angin rantau negara kita yang pada ketika ini telah pun menerima tiupan angin dari pelbagai hala dengan kelajuan angin yang agak perlahan iaitu antara 10 hingga 30 km sejam. Dan untuk makluman semua, rantau negara kita kini telah pun memasuki pada fasa peralihan monsun iaitu keadaan ribut petir yang kerap berlaku di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di bahagian barat negeri Sarawak dan juga di bahagian pedalaman serta bahagian pantai barat negeri Sabah. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berlaku menjelang petang hingga ke awal malam dan dinasihatkan agar orang awam berhati-hati pada ketika ini. Kita terus kepada paparan cuaca utama. Pada petang ini menunjukkan keadaan ribut petir di 1-2 tempat yang masih lagi berlaku di sekitar pedalaman negeri Perak dan juga di negeri Johor yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan kelembapan yang tinggi masih lagi tertumpu di sekitar bahagian Kuching dan juga dijangkakan menjelang malam nanti, keadaan cuaca lembap akan mula memasuki bahagian pedalaman negeri Sarawak termasuklah di bahagian pantai barat serta pedalaman negeri Sabah. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Kita perhatikan pula kepada paparan ramalan hujan pada keesokan hari melalui model numerika yang menunjukkan hujan dan ribut petir yang dijangkakan berpotensi lagi berlaku di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di bahagian pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah serta di bahagian pedalaman negeri Sarawak menjelang petang esok. Manakala pagi esok pula keadaan cuaca lebih tertumpu di bahagian pesisiran pantai negeri Perak dan juga negeri Selangor. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Ada khabar gembira di terbuka badminton seluruh England 2021. Pemain negara Zijia akan bertemu pemain nombor 1 dunia Kento Momota dalam aksi sukan akhir sebentar nanti. Momota yang tampil sebagai pilihan pertama mara selepas menundukkan HS Pranoy dari India 21-15, 21-14. Menurut Zijia, perlawanan menentang Momota akan menjadi proses pembelajaran yang berguna untuk dirinya. Sekalipun dia tahu keberadaan dirinya berbanding Momota merupakan pemain nombor 1 dunia. Pun begitu, Zijia bertekad mahu pamer prestasi terbaik dan memberikan saingan sengit walaupun belum pernah menang ke atas pemain hebat dari Jepun itu. Terdahulu, Zijia mengesahkan tempat di kelompok 8 terbaik selepas menewaskan pemain Denmark Hans Christian Vittinges. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.